Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran Siyam darjah 4. Pelajaran Fiqh bahagian Siyam darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. InsyaAllah pada hari ini kita ni akan belajar pelajaran baru yang mana dalam muka surat 21, pelajaran 3, yang mana ia bertajuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah dalam video kali ini sangatlah panjang sebab cikgu akan memberikan penerangan dengan lebih dalam tentang setiap satu persatu poin-poin yang ada di bawah, iaitu yang mana perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 9 perkara. Ingati, perkara yang membatalkan puasa ada 9 perkara, iaitu 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Kedatangan haid atau nifas. 4. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. 5. Memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. 6. Berniat berbuka puasa. 7. Menjadi gila atau hilang akal. 8. Menjadi murtad. 9. Bersetubuh. Jadi maksud cikgu video kali ini panjang sebab cikgu akan memberikan penerangan. 1. Makan dan minum dengan sengaja, apa penerangannya. 2. Muntah dengan sengaja dengan penerangannya dan seterusnya. Jadi di bawah ada font yang berwarna biru di bawah yang mana penerangan dan huraian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama sekali iaitu makan dan minum dengan sengaja. Penerangannya ialah makan dan minum dengan sengaja bukan hanya terhad kepada makan, minum perkara-perkara yang biasa sahaja. Bahkan terkandung di dalam maksud tersebut ialah memasukkan sesuatu ke dalam mulut sehingga sampai kepada had yang zahir, iaitu makhraj ha. Apapun yang dimasukkan ke dalam mulut sehingga had yang zahir sekalipun bukan jenis makanan, contohnya sejenis kertas, maka hukum puasa itu batal. Jadi di sini maksudnya apabila kita ni masukkan saja kertas, contohnya ke dalam mulut kita ni, maka hukum puasa kita ni serta merta batal sebab kita ni memasukkan sudah sesuatu ke dalam mulut kita ni, padahal kita ni kan berpuasa. Maka jika kita ni berpuasa, kita ni hindarkan diri daripada memasukkan apa jua benda ke dalam mulut kita ni. Perenggan kedua, jika orang yang sedang berpuasa makan atau minum dengan tidak sengaja disebabkan lupa atau jahil puasanya, tidak batal. Bahkan ia hendaklah meneruskan puasanya itu. Jadi perenggan kedua ini boleh jadi kepada orang yang sudah tua. Maka ia hendak sadar masa tu bulan puasa, tapi tadi subuh ia sudah bersahur. Bangun pagi macam biasa, ia terlupa. Ia minum breakfast. Contohnya yang mengambil air suam lah. Selalunya ia bangun pagi, ia minum air suam. Sekali tengah-tengah yang minum air suam tu teringat tiap
yang ia tu sebenarnya berpuasa dan ia berada dalam bulan Ramadan, maka hukum puasanya tidaklah batal sebab ia terlupa. Jangan sengaja kita ni makan atau minum, maka itu barulah puasa kita ni hukumnya batal. Jadi di sini ada lagi masalah berkaitan dengan maksud makan dan minum dengan sengaja. Okey, di dalam kotak hijau ada masalah dan sebelahnya hukum. Okey, di bawah masalah, jika menelan dahak yang telah berada di dalam mulut atau dahak yang telah keluar dan sampai kepada had yang zahir. Jadi di sini masalahnya, jika katanya yang menelan dahak tadinya yang ada di mulut kita ni tu, dan lepas satu ia telan dahak tu, maka serta merta hukum puasanya batal sebab masuk sudah ke dalam mulut. Sepatutnya apa? Sepatutnya dahak kita ni buang. Okey. Kemudian masalah kedua, jika air liur yang masih berada di dalam mulut dan berkeadaan suci, iaitu tidak bercampur dengan sesuatu, contohnya darah atau sisa makanan yang tertinggal di celah-celah gigi, maka hukumnya adalah tidak batal. Cikgu ulang lagi. Katanya di sini, jika menelan air liur yang masih berada di dalam mulut dan berkeadaan suci, tidak bercampur dengan darah, tidak juga bercampur dengan makanan atau sisa makanan yang ada di celah gigi kita ni, maka hukum puasa kita ni tidak batal. Kemudian masalah ketiga, jika menelan air liur yang bercampur dengan darah disebabkan oleh gusi yang memang sentiasa berdarah. Ingati, yang memang sentiasa berdarah. Dan sukar untuk mengelakkan air liur itu dari bercampur dengan darah gusi. Maka di sini, jadi contohnya di sini kan katanya kalau kita ni tu menelan air liur yang bercampur dengan darah, yang mana darah itu sentiasa ada di dalam mulut kita ni. Sebab apa? Sebab mungkin orang itu ada masalah gusinya sakit atau sebagainya, maka sentiasa dia berdarah ia punya gusi itu. Jadi hukumnya adalah tidak batal puasa dan ia adalah dimaafkan. Okey. Masalah keempat, jika menelan air liur yang bukan di dalam mulut, contohnya air liur yang dikeluarkan di atas bibir mulut, maka apa? Batal puasa. Sebab apa? Kita ni sudah keluarkan kan arah bibir kita ni, lepas tu kita ni talan tiap. Berigali je tu. Negali kan tu. Kotor kan? Jadi, dengan serta mertanya batal puasa kita ni. Dan masalah yang kelima, jika air liur yang dihimpunkan di atas lidah dan dikeluarkan lidah dari mulut, setelah itu ditelan air liur yang dikeluarkan tadi, maka tidak batal puasanya. Cikgu ulang jika air liur yang dihimpunkan di atas lidah dan dikeluarkan lidah dari mulut, setelah itu ditelan air liur yang dikeluarkan tadi, maka tidak batal puasanya sebab ia masih ada di lidah. Okey. Kemudian yang kedua iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua ialah muntah dengan sengaja. Keterangannya ialah melakukan sesuatu yang menyebabkan muntah adalah membatalkan puasa. Contoh, menjolok-jolokkan lidahnya ke langit-langit sehingga muntah disebabkan perbuatannya. Perbuatan sedemikian termasuk dalam maksud muntah dengan sengaja dan hukum puasanya adalah batal. Tetapi muntah yang tidak sengaja, iaitu muntah yang keluar secara tiba-tiba seperti muntah itu keluar dengan sebab rasa badan kurang sehat, maka muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Jadi di sini apa sahaja yang kita ni lakukan dengan sengaja,
maka hukum puasa kita ni dengan serta-merta batal. Jadi sebagai contoh tadi, yang muntah dengan sengaja, contohnya ia cucuk-cucuk ia punya mulut dengan mungkin jarinya sampai ia muntah dan sebagainya, maka hukum puasanya adalah batal sebab ia sengaja. Tapi kalau contohnya orang itu kurang sehat dan menyebabkan ia muntah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Sadu dengan sengaja tidak membatalkan puasa dengan syarat tidak ada sesuatu yang keluar dari perutnya kepada had yang zahir. Tetapi jika seseorang sadu dengan sengaja dan keluar sesuatu dari perutnya, maka puasanya batal. Kemudian mengeluarkan dahak sama ada dari otak atau dada tidak membatalkan puasa. Okey. Jadi yang seterusnya, kedatangan haid atau nifas. Jadi ini adalah perkara nombor 3 yang membatalkan puasa. Okey, jadi keterangannya, perempuan yang sedang berpuasa yang kedatangan darah haid atau nifas walaupun sesaat sebelum masuk matahari, iaitu pada waktu maghrib, kan berbuka puasa. Maka hukum puasanya adalah batal. Okey. Jadi ia puasa dari subuh, ia berpuasa kan toh, tengah hari pun limpas, waktu asar pun limpas. Jadi sambil-sambil menunggu azan maghrib, jadi datang tiada darah haidnya tu. Maka apa jadi? Maka puasanya adalah tetap batal. Okay? Kemudian puasa orang yang kedatangan haid dan nifas wajib qada puasa ke atasnya. Jadi perempuan yang haid dan nifas, kita ni wajib qada puasa ke atasnya. Okey. Wiladah iaitu beranak yang tidak disertai dengan basah tidak membatalkan puasa. Tetapi jika disertai dengan basah atau diiringi oleh nifas, maka batal puasanya kerana kedatangan darah nifas. Jadi perenggan yang terakhir ni iaitu tentang wiladah, beranak. Jadi perempuan yang melahirkan yang disertai dengan darah nifas, maka puasanya adalah batal. Okey. Kemudian mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, keterangannya, mengeluarkan air mani dengan sengaja boleh berlaku dengan menggunakan tangan atau dengan sebab menyentuh atau menggesel atau dengan berpeluk-peluk atau bercium-cium atau yang seumpamanya. Jika air mani keluar dengan sebab yang disengajakan, maka hukumnya batal puasa. Perenggan seterusnya, jika air mani keluar dengan sebab mimpi, maka hukumnya tidak batal puasa kerana air mani itu keluar dengan tidak sengaja. Okey? Okey, jadi ini adalah tentang air mani. Jadi tadi yang cikgu terangkan adalah haid dan nifas. Dan kali ini adalah berkenaan dengan air mani. Dan air mani ni boleh terjadi kepada lelaki. Okey, jadi kita ni sambung perenggan ketiga. Jika air mani keluar dengan sebab menilik, berkhayal atau berfikir, maka hukumnya tidak batal puasa. Dengan syarat ia menilik, berkhayal atau berfikir itu pada adatnya air maninya tidak keluar. Tetapi jika pada adatnya air maninya keluar dengan sebab menilik, berkhayal atau berfikir, maka batal puasanya kerana ia mengeluarkan air maninya dengan sengaja. Seterusnya, memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Maksud rongga yang terbuka itu ialah mulut, lubang hidung, lubang telinga dan lubang kemaluan iaitu kubul dan dubur. Jadi rongga yang terbuka ni ialah mulut kita ni terbuka kan. Kemudian lubang hidung kita ni terbuka. Lubang telinga kita ni sentiasa terbuka dan lubang kemaluan. Okey. Okey, jadi ini adalah
permasalahan yang dijumpai di dalam memasukkan dengan sengaja sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Maka masalah pertama yang mana explanationnya ataupun keterangannya ada di sini. Maksud memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga iaitu yang terbuka mulut, hidung, telinga, dubur dan kubul dengan sengaja walaupun sedikit seperti menelan dahak yang telah keluar sampai ke had lahir iaitu makhraj ha. Okey, jadi di sini hukum pertama ataupun permasalahan pertama, hukum air mandi yang termasuk ke dalam rongga yang terbuka seperti melalui rongga telinga, hidung atau mulut, hukumnya adalah seperti berikut. Okey, di bawahnya yang mana? Okey. Air mandi yang termasuk itu ialah air yang disuruh oleh agama seperti mandi junub, wajib atau mandi Jumaat. Itu sunat. Maka hukumnya tidak batal puasa. Jadi kita ni siok-siok mandi. Maka termasuklah air ngatu ke dalam rongga yang terbuka kita ni. Maka tidak batal puasa jika air mandi kita ni tu adalah air mandi wajib ataupun air mandi sunat. Kemudian, permasalahan yang kedua yang mana termasuk air mandi yang tidak dituntut oleh agama seperti mandi kerana rimas atau air basuh yang keempat, maka batal puasanya. Artinya di sini yang batal puasa ni adalah apabila kita ni macam kepanasan, rimaslah kita ni tu sewaktu berpuasa dan kita ni mandi, maka hukum puasa kita ni batal jika air termasuk ke dalam rongga yang terbuka. Okey, jadi kita ni masuk arah kotak yang nombor 2 yang mana menitikkan air ke dalam lubang telinga atau lubang hidung atau kemaluan. Maka ni kita ni titikkan air ke dalam telinga kita ni atau ke lubang hidung kita ni ataupun kemaluan kita ni, maka hukum puasa kita ni batal. Kemudian dalam kotak yang ketiga, orang yang buang air besar dan tahinya itu keras dan telah keluar sebahagiannya, tiba-tiba yang keluar itu masuk kembali dan hukumnya batal puasa kerana tahi itu telah masuk ke dalam rongga yang terbuka. Okey. Jadi hati-hati kalau kita ni beria, lepas satu tahi kita ni keras, kita ni ajan sudah ya, kita ni push sudah ya, dia dapat keluar, lepas satu termasuk dia balik tahi kita ni tu, maka hati-hati puasa kita ni telah batal. Okey, ini permasalahan seterusnya. 1. Orang yang bercelak mata itu walaupun ada rasanya di tegak, maka hukum puasanya tidak batal. Yang kedua, orang yang berubat mata itu menitikkan ubat ke dalam mata walaupun ada terasa oleh itu di tegak. Tidak batal puasa kerana mata bukanlah rongga yang terbuka. Okey. Jadi kalau mata, apa yang kita ni lakukan dengan mata, maka tidak batal puasa kita ni. Sebab mata bukanlah rongga yang terbuka. Kotak yang kedua, bersuntik atau berinjek dilakukan pada urat saraf atau di bawah kulit yang tidak melalui rongga yang terbuka. Maka tidak batal puasa, bahkan sah puasa orang yang bersuntik. Contohnya injection dan sebagainya. Okey. Kemudian yang ketiga, jika suntik atau injek itu melalui rongga terbuka seperti melalui hidung atau melalui rongga mulut, maka apa jadi? Hukumnya perkara ini membatalkan puasa. Dan puasa orang yang kena suntik melalui rongga terbuka adalah tidak sah. Okey? Jadi hati-hati. Okey.
Kemudian pemindahan darah, iaitu memasukkan darah melalui urat besar ke dalam badan. Maka di sini membatalkan puasa kerana darah itu akan sampai ke rongga perutnya dan ke jantungnya. Seterusnya darah itu akan diproses untuk sampai ke seluruh badan. Okay? Macam derma darah apa tu. Dan sekiranya kita ni kekurangan darah, maka puasa kita ni batal lah. Kemudian, menyuntik air ke dalam badan seperti air glukos bagi tujuan mengenyangkan, maka membatalkan puasa kerana air itu pasti sampai ke perutnya, bahkan sampai ke perut panjang dan madah, iaitu tempat memproses makanan. Jadi di sini apabila kita ni menyuntik air glukos, itu air gula, bagi tujuan kita ni supaya kita ni kenyang lah, maka batal puasa kita ni. Okey, kemudian berbekam bagi orang yang berpuasa, maka hukumnya tidak membatalkan puasa, bahkan puasanya adalah sah. Tetapi berbekam ketika berpuasa hukumnya makruh. Jadi lebih baik kita ni indah berbekam sewaktu kita ni berpuasa, sebab hukumnya pun makruh. Makruh ialah apa? Dekat dengan haram. Sia-sia saja kita ni puasa. Sebab hukum puasa kita ni makruh. Kita ni mau hukum puasa kita ni tu diterima. Okay. Kemudian, berberus gigi bagi orang yang berpuasa. Jadi, setelah matahari tergelincir, iaitu condong dari tengah langit ke barat, maka hukum puasa kita ni makruh. Kemudian 2, ubat gigi bercampur air liur atau air bercampur dengan ubat gigi masuk ke dalam mulut sampai kepada had yang zahir, maka batal puasa kita ni. Okey. 3, jika tidak sampai kepada had zahir, maka tidak batal puasa kita ni. Jadi apabila had zahir, yang cikgu tadi makhraj ha, cuba sebut ha. Ha kan sampai di mana sudah tu? Kan sampai di leher kita ni sudah tu. Di dalam leher kita ni. Di tekak kita ni. Maka yang nombor 2 ni tadi, ubat gigi tu kita ni campur dengan air liur ataupun air yang bercampur dengan ubat gigi masuk ke dalam mulut, tapi sampai kepada had yang zahir. Had yang zahir apabila kita ni sebut ha, cuba sebut ha, maka di sanalah tu had yang zahir kita ni, maka batal puasa. Tapi apabila ia berada di atas lidah saja ubat gigi tu, dan kita ni dah sampai pun menelan, maka hukum puasa kita ni tidak batal. Okay. Seterusnya, berniat berbuka puasa. Apa maksudnya? Maksudnya ialah orang yang sedang berpuasa itu dalam keadaan letih. Ia pun berniat berbuka puasa. Macam contohnya, ngalih aku mau minum lah. Kan minum ku lah puasa ni, kalau ku nak tahan. Itu sudah niat kita ni berbuka puasa. Maka dengan adanya niat berbuka puasa itu batal puasa kita ni. Okay. Walaupun ia tidak makan dan tidak minum sesudah ia berniat itu. Macam contohnya cikgu tadi. Ngalih ku kering leherku. Aku kan minum lepas ni. Sekejap lagi lah tunggu aku bangun. Tapi tertidur pulangnya. Indah terbangun daripada katilnya. Dan Indah ia terminum juga, tapi tetap batal puasanya sebab ia sudah berniat berbuka puasa. Okay? Apabila kita ni lakukan dengan niat kita ni dalam hati. Ia bercakap dalam hati tu tadi yang cikgu cakapkan tu ngalih aku mau minum, aku mau makan cheese, aku mau makan keropok lepas ni lamah aku. Mau makan coklat, tapi cakap semua tu dalam hati, maka dengan serta-merta batal walaupun ia Indah makan ataupun ia Indah minum. Okay. Ada 2 pendapat tentang berniat berbuka puasa.
Satu, menurut pendapat Al-Syekh Al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Shayrazi dalam kitabnya Al-Mazhab dengan katanya, sesiapa yang puasa Ramadan dan ia berniat keluar dari puasanya itu, batal puasa. Kerana niat adalah disyaratkan supaya berada dalam semua puasa itu. Dan jika diputuskan niat itu di tengah-tengah puasa, tinggal sebahagian puasa itu dengan tidak ada niat, maka batal puasa itu yang tidak ada niat. Dan jika batal sebahagian puasa, maka batallah keseluruhannya. Kerana puasa itu tidak terasing di antara sebahagian dengan bahagiannya yang lain. Jadi di sini apabila kita ni sudah berniat, kita ni kan berbuka puasa macam contoh cikgu cakapkan tadi. Ngalihku, aku kan minum. Tapi dia minum, ia berniat saja. Cakapnya lagi dalam hati. Karing leher ku kan minum yang sejuk dengan ais. Ui, nyaman tu sejuk-sejuk kan. Tapi dia minum. Maka batal puasanya. Walaupun ia indah minum dan ia berniat saja. Ia berniat ni bercakap dalam hati. Maka di sana niatnya tadi Allah dengarkan, maka puasanya adalah batal. Pendapat kedua yang mana menurut pendapat Al-Syekh Al-Imam Syuhab Ad-Din Ahmad bin Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah Al-Muhtaj, bahawa yang muktamata katanya full stop. Jika orang puasa itu memutuskan niat puasanya keluar dari puasa qasad siang hari, maka ia tidaklah memberi apa-apa kesan kerana niat telah ada qasad waktunya malam hari dengan tidak ada yang menghalangnya. Maka niat itu tidaklah harus, bahkan mustahil untuk diangkat. Maksudnya niat berbuka puasa tidak membatalkan puasa. Jadi menurut pendapat kedua ni, katanya kalau kita niat tu macam contoh yang cikgu berikan tadi. Karing leherku tapi cakap waktu tengah hari. Jadi menurut pendapat di sini, katanya di sini karing leherku kan minum kuih tapi cakap tengah hari Maka kata pendapat kedua ni tadi tidak membatalkan puasa sebab niat kita ni sudah kita ni buat pada malam hari. Jadi maksudnya di sini nada apa-apa kesan, nada apa-apa efek. Puasa kita ni tetap sah dan diterima oleh Allah. Okey, itu menurut pendapat kedua. Okey, kemudian perenggan kedua. Jadi, kedua-dua pendapat di atas adalah muktamad pada diri masing-masing. Maka untuk kita amalkan adalah harus bagi kita berpegang kepada salah satu daripadanya. Kerana kedua-duanya mempunyai alasan-alasan yang kuat. Jadi, explanationnya ataupun keterangannya di sini, apa jua yang diberikan oleh pendapat satu dan pendapat dua, bolehlah kita ni pilih mana saja yang kita ni mau. Kerana kedua-dua pendapatan ni tadi ada alasan yang tertentu dan alasannya kuat. Okey. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang seterusnya ialah menjadi gila atau hilang akal. Maksud menjadi gila itu ialah orang yang sedang berpuasa tiba-tiba ia menjadi gila. Maka puasanya adalah batal. Walaupun gilanya itu dalam tempoh yang pendek, itu sekejap, satu lahzah atau satu saat. Maka apabila ia bertukar menjadi gila, maka dengan serta-merta batal puasanya. Kemudian perenggan kedua, orang yang hilang akal kerana pitam atau mabuk sepanjang hari, yakni daripada fajar sadiq waktu subuh hingga masuk matahari waktu maghrib, maka puasanya adalah batal. Tetapi jika ia sedar dalam tempoh itu walaupun sesaat, maka puasanya adalah sah. Jadi kalau kita ni mabuk, tapi cikgu Indah minta kita ni jadi kalau orang yang mabuk dan ia sepanjang hari mabuknya, okey, maka puasanya adalah batal. Sama juga macam pitam ataupun pengsan sepanjang hari, tapi ia dah terbangun sesaat.
maka puasanya diterima oleh Allah. Kemudian, yang ketiga, yang di bawah sekali, orang yang tidur sepanjang hari puasanya adalah sah. Okay, jadi kalau kita ni terlampau ngalih dan sebagainya, puasa kita ni tetap sah. Kemudian, menjadi murtad adalah perkara yang membatalkan puasa. Jadi, explanationnya ataupun keterangannya, orang yang sedang berpuasa kemudian murtad, keluar daripada agama Islam, walaupun hanya sekejap, satu lahzah atau satu saat, maka puasanya adalah batal. Sebab apa? Hukum puasa adalah wajib bagi orang Islam sahaja, ataupun syarat wajib kita ni berpuasa, mestilah kita ni beragama Islam. Jadi apabila seseorang itu murtad ataupun keluar daripada agama Islam serta merta, puasanya batal. Okay? Seterusnya adalah perkara yang membatalkan puasa yang terakhir, iaitu nombor 9. Bersetubuh. Yang mana maksud bersetubuh yang membatalkan puasa itu ialah bersetubuh pada siang hari dengan sengaja, dengan memasukkan sekalian hashfah atau qadarnya pada kubul atau dubur, sama ada manusia atau binatang, maka batal puasa lelaki yang melakukan persetubuhan yang sedemikian. Jadi ini adalah khusus untuk orang yang sudah berkahwin yang melakukan persetubuhan, okey? Kemudian perenggan kedua, jika seorang lelaki tidak memasukkan sekalian hashfahnya, bahkan ia hanya memasukkan setengah atau sebahagian daripada hashfahnya, maka tidak batal puasanya. Okey. Kemudian perenggan yang terakhir, bawah sekali, hukum puasa ke atas orang yang kena setubuhi itu adalah batal kerana masuk sesuatu benda ke dalam rongganya yang terbuka. Jadi insya-Allah itu sahaja pelajaran kita ni pada hari ini, dan jika tidak faham bolehlah bertanya kepada cikgu. Jadi apa yang cikgu mahukan selepas ni, kamu sila buat mind map tentang muka surat 21. Yang mana cikgu mau mind map itu sangatlah cantik, sangatlah kreatif, dengan menggunakan pen warna-warni, tulisan pun hendaklah kemas. Okay, cikgu akan bagi markah dari sana. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.